Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Wan Humaira binti Wan Muhammad Alwi, nombor matriks D202110995666. Tulisan Jawi pernah menjadi tulisan rasmi di Nusantara pada suatu ketika dahulu. Kehadiran Islam ke alam Melayu pada abad-abad lampau sekaligus membawa bersamanya abjad tulisan Arab, iaitu menjadi induk kepada tulisan Jawi Melayu dan abjadnya. Tulisan ini menjadi imej dan simbolik kepada orang Melayu sehingga menggelar diri mereka sebagai bangsa Jawi. Secara umum, tulisan Jawi merupakan tulisan yang menggunakan huruf Arab dalam penulisan bahasa Melayu. Persoalannya, dari manakah asal-usul tulisan Jawi dan bilakah ianya mula digunakan di tanah Melayu? Laporan wartawan Malaysia Gazette membuka tirai bagi video sejarah perkembangan tulisan Jawi kali ini. Pertama, tulisan Jawi adalah warisan bahasa Melayu berabad-abad lamanya, sejak kesultanan awal di Nusantara, sebelum Kesultanan Melaka. Nombor dua, orang Melayu Nusantara, iaitu di seluruh Sumatera, semenanjung Tanah Melayu dan pesisiran pantai Borneo, Kalimantan, dari Brunei sampai ke Pontianak, kita bayangkanlah, semua bertulisan Jawi beratus-ratus tahun. Nombor tiga, tulisan Jawi adalah tulisan yang mewarisi tulisan awal bahasa Melayu kuno. Dengan awal apa dia? Tulisan Kawi ataupun tulisan Pallava. Dalam Melayu ini dulu tulisannya ikut style Sanskrit. Bila Islam datang secara aktif dan masyarakat serta pemerintahnya menjadi Islam, dia tinggalkan Kawi. Itu tulisan Jawi. Tulisan Jawi menggunakan huruf-huruf Arab. Ia hanyalah sejenis tulisan yang mana sebutan dan ejaannya adalah untuk penggunaan bahasa Melayu. Tulisan ini juga sudah dikaji oleh banyak-banyak tokoh besar dunia, antaranya seorang pakar tulisan Jawi, Profesor Dr. Kang Kyung Suk dari Korea Selatan. Pada peringkat awal, tulisan Jawi ini adalah usaha perseorangan dan kumpulan-kumpulan tertentu untuk tujuan peribadi semata-mata dan bukanlah untuk kegunaan masyarakat umum. Oleh itu, lahirlah beberapa sistem ejaan Jawi. Antara manuskrip terawal yang menggunakan tulisan Jawi adalah tulisan Bustan Al-Katibin yang ditulis oleh Raja Ali Haj. Beliau dipercayai antara orang terawal yang membangunkan tulisan ini selain tokoh-tokoh terkenal lain seperti Syekh Ahmad Al-Fatani pada 1288 Hijrah atau 1871 Masihi. Walaupun sistem ejaan yang diperkenalkan tidak tersebar secara meluas, ianya sangat berguna untuk mentafsirkan kitab Arab ke dalam bahasa Melayu. Kemudian, lahir pula sistem ejaan pakatan yang diperkenalkan oleh Mejar Datuk Haji Muhammad Said Sulaiman di bawah Persatuan Bahasa Melayu Persuratan Buku-Buku di Raja Johor atau singkatannya Pakatan. Selepas sistem ejaan pakatan, lahir pula sistem ejaan Zabah yang diperkenalkan oleh Pendeta Zabah. Sistem ejaan bagi tulisan Jawi terus berevolusi dan lahir pula sistem ejaan Dian sebelum Dewan Bahasa dan Pustaka mengambil inisiatif dalam memperkenalkan ejaan tulisan Jawi yang lebih sistematik, teratur dan menyeluruh. Secara ringkasnya, berikut adalah beberapa sistem ejaan tulisan Jawi yang pernah wujud. Sistem ejaan Jawi Pakatan, sistem ejaan Jawi Zabah, sistem ejaan Jawi Dian dan sistem ejaan Jawi yang disempurnakan. Bagi penyesuaian ejaan dengan bunyi atau sebutan dalam bahasa Melayu, pelbagai huruf Jawi telah ditapak seperti Ca, Pa, Ga, Nga dan Nya. Huruf-huruf ini tidak terdapat dalam huruf Arab dan dipercayai diambil daripada bahasa Parsi. Terdapat 31 huruf yang diambil daripada bahasa Arab. Walau bagaimanapun, orang Melayu telah menambah 6 lagi huruf baru menjadikan keseluruhan 37 huruf yang terdapat dalam sistem tulisan Jawi. Berikut merupakan garis masa perkembangan tulisan Jawi yang bermula dengan tulisan Jawi lama dan sehingga kini menggunakan sistem ejaan Jawi yang disempurnakan. Sistem ejaan tulisan Jawi lama adalah tulisan yang menggunakan huruf-huruf Arab untuk menulis bahasa Melayu. Sistem ejaan ini dapat dilihat pada manuskrip tertua Aqaid Al-Nasafi yang bertarikh pada 998 Hijrah. Terdapat 4 tahap dalam sistem ejaan tulisan Jawi lama yang pada awalnya menggunakan perkataan Arab tetapi ditambah beberapa huruf mengikut bahasa Melayu untuk membezakan makna bagi setiap perkataan. Tokoh yang
memperkenalkan sistem ejaan tulisan Jawi Pakatan ialah Datuk Seri Muhammad Said Sulaiman yang telah memberikan sumbangan melalui penyusunan sebuah kamus terbitan Pakatan Bahasa Melayu Persuratan Buku Diraja Johor pada tahun 1936. Matlamat dan garis panduan yang ditetapkan oleh Pakatan ialah memelihara, memperlengkapkan dan mempermodenkan bahasa Melayu serta menyeragamkan ejaan dan pakatan. Ejaan Jawi Pakatan ini telah digunakan dalam urusan pentadbiran Kerajaan Negeri Johor pada masa itu di bawah Persatuan Bahasa Melayu Persuratan Buku-Buku Diraja Johor PBM-PB. Sebelum beralih ke peringkat seterusnya bagi sistem ejaan tulisan Jawi, mari kita dengar pendapat seorang pakar tulisan Jawi, Profesor Dr. Kang Kiong Sok mengenai tulisan Jawi di Malaysia di Awani Pagi Seri Pentas. Profesor Dr. Kang Kiong Siok sanggup ke Malaysia sekitar tahun 1984 kerana ingin mendalami penulisan Jawi, menjadikan beliau pelajar Korea pertama melanjutkan pelajaran di universiti tempatan. Kini Dr. Kang yang bergelar pakar tulisan Jawi melihat senario masa hadapan tulisan Jawi di Malaysia. Menurut Dr. Kang, tulisan Jawi sudah wujud 700 tahun lamanya sebelum tulisan Romi dan sejarah ini yang patut dibanggakan Malaysia. Peranan tulisan Jawi 700 tahun lebih. Very important. Tapi dia mewariskan ilmu-ilmu, bermacam-macam ilmu kepada masyarakat Melayu. Zainal Abidin bin Ahmad ataupun nama ringkasnya Zakbar sungguh masyhur dikenali sebagai ahli ilmu bahasa Melayu yang ulung. Keahlian beliau dalam ilmu bahasa dapat diperhatikan daripada pelbagai karangan keilmuannya yang mencakupi keseluruhan ilmu bahasa. Tumpuan utama Zakbar sebagai ahli ilmu bahasa ialah untuk menyelesaikan permasalahan ejaan Jawi yang dianggap tidak seragam. Sejak tahun 1918 Masihi lagi, beliau telah berusaha mengumpul, mengatur dan cuba mengeluarkan hukum ejaan bagi kata-kata Jawi bersumberkan karya-karya Jawi terdahulu dan sezaman dengan dia. Beliau berjaya menyiapkan rangka kasar karyanya, iaitu sekitar tahun 1920 hingga 1923 Masihi. Dan kemudian diterbitkan dalam bentuk buku yang berjudul Rahsia Ejaan Jawi pada tahun 1929 Masihi. Selanjutnya, Zakbar telah mengorak langkah dengan memperkenalkan perbahasan yang sangat rinci mengenai ilmu huruf dan ejaan Jawi. Daftar Ejaan Melayu Jawi Rumi yang diterbitkan pada tahun 1938 Masihi. Zakbar telah menulis tata bahasa Melayu berpandukan tata bahasa bahasa Arab. Selain itu, terdapat 4 reformasi yang telah dilaksanakan oleh Zakbar iaitu agama, bangsa, bahasa dan pendidikan. Kemunculan ejaan Jawi Dian melalui majalah Dian adalah untuk memperbaiki sistem ejaan Jawi Zakbar yang dilihat wujudnya beberapa kelemahan dan kekurangan. Ia juga adalah untuk memenuhi kehendak masyarakat dari segi kaedah penyusunan dan ejaan Jawi Dian tidak memerlukan tenaga ingatan yang banyak untuk mengeja. Walau bagaimanapun, penggunaan tulisan Jawi Dian tidak lama ataupun tidak digunakan dalam tempoh masa yang panjang kerana beberapa kelemahan seperti berikut. Selepas berlakunya kemerosotan dalam tulisan Jawi, Dewan Bahasa dan Pustaka telah mengambil inisiatif untuk mengkaji semula sistem ejaan Jawi Zakbar. Terdapat 5 perkara penting yang diambil kira iaitu mengekalkan yang sudah kemas, melengkapkan yang kurang, mengadakan yang tiada, menjelaskan yang kabur dan mengemaskan yang longgar. Oleh itu, pihak Dewan Bahasa dan Pustaka telah menerbitkan sebuah buku yang bertajuk Daftar Ejaan Rumi Jawi yang berasaskan buku Pedoman Ejaan Jawi yang disempurnakan pada tahun 1986. Dengan itu, lengkaplah sebuah sistem ejaan Jawi yang disempurnakan. Sekian sahaja video sejarah perkembangan tulisan Jawi kali ini. Bertemu kita pada masa yang akan datang. Terima kasih.